Dia mau menuntut betul. Pernah ambil tauliah Selangor, dia mau menuntut. Kalau biasa boleh ambil tauliah Selangor. So apa? Jawi. 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala, al-istinja itu. Istinja apa makna? Bahasa Arab. Asal maknanya apa? Melepaskan diri daripada benda yang mengganggu. Ya. Sebab kalau kita buang air besar, air kecil, kalau tak istinja dapat terganggu tak? Ganggu lah tuan, ya. Tak selesa maknanya. Jadi melepaskan. Atau daripada geli. Ya, kalau buang air tak basuh geli tak tuan. Duduk tuan, tak sedap duduk. Ya. Senyap batu tu boleh tahan pun kadang rasa ke. Tunggu saya cerita macam dia kat Mekah kan. Belajar buat istinjak pakai batu kan. Kita test sekali dia test. Oh, tak sedap duduk dia kata. Tak sedap duduk dia kata. Tu pakai batu boleh. Dia yang tak afdal istinjak 2 sekali. Batu, air. Kita combine 2 kali. Kemudian yang keduanya taraf dia air saja sebagaimana biasa kita pakai lah. Dan ketiga dengan batu saja. Walaupun air ada, saja pakai batu. Kalau nak try balik kan boleh. Ya. Dia kata apa? Oh, gelemak dia kata dah. Sedap duduk. Sebab apa? Bila istinja dengan batu, dia hilang ain. Asar tak hilang. Kesan tu tak hilang. Ain dia hilang. Kalau pakai air, dia hilang 2. Ain wal asar. Sebab tu dia lebih selesa. Ya. Ada seorang sahabat saya, cikgu sekolah. Kan? Dia ceritakan istinja ni kan. Budak tu apa Cina tu katalah membazir air pakai air. Oh, membazir kata. Sekali dia try lah, dia kata. Dia pun try sekali. Try. Oh, bagus kata. Akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah masuk Islam. Kisah air. Ya. Aku kata bagus lah ajaran Islam ni, bagus. Selesa betul. Macam ni. Kemudian maksud di sini apa dia? Ialah bercebok. Oh, bahasa kita cebok. Kalau pergi Kelantan tak boleh lah ni. Cebok, cedok. Pergi cebok air satu-satu apa? Secetong ni. Kita mula-mula ngaji Kelantan cebok. Air dia cebok. Rupa cebok tu cedok. Itu istilah dia tuan. Kita istinja cebok panggil. Hukumnya apa? Wajib. Ya, dengan sebab apa wajib tadi tu? Ya, dengan sebab buang air kecil atau buang air besar. Kencing atau berak. Atau keluar benda yang najis, keadaannya basah seperti darah dan sebagainya. Mafhum mukhalafah dia, kalau benda tu keluar tak basah, kering tak ada apa lah kan. Angin keluar kena istinja. Ya. Dia keluar angin, dia kentut, dia pergi hendak istinja je. Orang ni mana pekah lang belajar ni. Itu tak wajib. Ya. Benda yang keluar najis, kemudian ma'ek yang cair. Ya. Kalau keluar macam batu kering tak ada apa lah. Dia tak wajib istinja. Kemudian alat buat bercebok, mana beristinja tu ialah air satu, atau batu, atau benda yang seumpamanya batu daripada yang beku. Ya. Ikutlah benda apa yang beku, kayu ke apa semua yang suci. Syarat dia kasab, mana dia kesat. Jangan istinja pakai apa? Pakai plastik tak boleh. Atau pakai bulu luka. Ya. Pasal menjerit dan jambar. Pasal rupa siap ke bulu. Licin tak boleh tuan ni. Dia mesti yang kesat. Tisu boleh. Ya. Tisu diumpal. Oh, di Cina pakai. Oh, Cina pun pakai dengan di PK juga. Ya, tisu kesat kan. Dan bukan daripada benda yang dihormati. Tengok tu, benda tu kesat. Benda yang jamit, beku, benda kesat. Tidak licin, kemudian dia suci, kemudian bukan dihormati, mana bukan makanan jin umpamanya, maka tiada diluluskan benda yang cair. Ya, seperti istinja tadi. Ya, itu air mawar tak boleh. Atau cuka getah weh. Tidaklah diluluskan benda yang najis, seperti batu yang kena najis. Batu tapi dia mutanajis dan terkencing kan, dia ke bawah ke apa tadi kan ternampak, dia dah kering, dia nak pakai tak boleh. Atau tahi yang kering, tahi unta yang kering.
baginda SAW bila istinja dia suruh sahabat ambil 3 biji batu. Sahabat tak perasan, dia ambil kain unta kering satu. Jadi Rasulullah buang tu. Rasulullah pakai, ambil lain, mana dia yang kain unta kering tu Rasulullah buang, tak boleh pakai. Itu maksud dia. Tidak diluluskan benda yang tidak boleh menanggalkan najis, seperti tanah yang hancur, debu, tak boleh. Dan benda yang licin, umpama buluh ataupun kertas plastik, ya tak boleh, semua licin tu. Dan tidak diluluskan benda yang dihormati, seperti makanan manusia, umpama roti kering, kan? Dia bayang oh roti kering dia tak boleh tu, tak dibenarkan. Yang tidak menjadi arang lah, ya. Jadi kalau roti kering tu, roti John satu bantal tu dah kering, dibakar, dah tak nama roti, orang panggil arang. Setengah ulama kata boleh pakai, sebab nama dia dah berubah. Dia tak panggil roti, orang panggil arang. Mana tadi? Roti kering yang tiada menjadi arang. Bermakna kalau jadi arang, hukum dia lain. Dan seperti makanan jin, umpama tulang sekalipun sudah hangus, tulang tak boleh, ya. Tulang dia lain, sebab tu makanan jin. Makanan jin dia tak kira bakar tak bakar, atau tulang dia makan, ya. Maka ada khilaf ulama cara mana jin makan. Dan tengok jin makan. Satu kaul mengatakan Tuhan datangkan balik dalam alam dia, dibalut balik dengan daging, dia makan, ya. Satu lagi ulama katakan tak, dia makan tu dengan sesungut dia. Jadi tulang tu kan dihidu, macam budak tarik gam. Ya, kepala dia pun steam high, mampu je. Jadi dia terik, dia sedut dia kan, kenyang. Ya, kalau kita boleh makan macam tu, wah, tak laku toki daging. Dia ambil tulang, dia sedut dia kan, kenyang. Wah, jimat belanja. Dia dua pendapat. Satu pendapat dikembalikan balik tulang daging dalam alam dia. Satu pendapat dia makan dengan sesungut, dia hidu je kenyang. Jadi oleh kerana jin ada yang muslim, ya, ada yang kafir, maka kita tak boleh menyakiti dia, ya. Dan nak sedut pula gang, kita pula gunakan. Ni apa bau dia macam ni. Kan? Menyakiti dia tak boleh. Walaupun dia bertukar jadi arang. Tapi roti tadi boleh. Yang makanan kita. Beza tulang tadi sekalipun sudah hangus, ya, tiada diluluskan juga buat bercebok, mana beristinja dengan dia, kerana masih jadi makanan jin. Tu sebab ilat dia. Kalau roti John dah bakar, jadi makanan lagi tak? Bantal kita bakar dah hangus terus, macam arang dah. Boleh makan? Orang makan? Itulah pono. Ya, jadi orang tak makan. Maka kita boleh buat istinja, sebab nama sudah bertukar jadi arang. Adapun makanan binatang seperti rumput kering dan sebagainya, umpamanya kertas tisu, ada tisu tu harus dibuat bercebok dengan, baru beristinja, ya. Kertas tisu biasa kalau dekat apa, minyak biasa ada kan, digantung tisu ni. Sebab ada Cina, ya, Cina pakai. Cina pun wajib pekah tu. Dia pakai tisu. Jadi memada mana bercebok itu dengan air saja, itu peringkat mutawasit, peringkat pertengahan. Atau dengan 3 butir batu saja, mana 3 butir batu tu besar, dia guna 3 penjuru, boleh. Atau dengan 3 penjurunya sahaja, sekira-kira bersih dengan dia, hilang ain najis. Berkait tu, bersih dengan dia, bracket, apa mana bersih dengan dia, hilang ainun najis. Adapun asarun najis tak hilang, asar tak hilang kan? Sebab kalau pakai batu kita berasa kesat lagi kan, tak apa selesa juga kan. Tapi kalau air dia hilang habis, ain dengan asar dengan kesan. Sekiranya tidak bersih dengan 3 butir batu atau 3 penjuru, hendaklah ditambah lagi 1 batu, tambah lagi lah beberapa butir hingga bersih. Lepas itu jadikan bilangan ganjil. Kalau dibersihkan tadi kan 1, 3 tak bersih, tambah 1, 4 tak bersih, tambah 5 bersih, okey dah. Tapi kalau dia bersih 3 tak bersih, dengan 4 kali ke-4 baru bersih, maka sunat ditambah lagi yang ke-5. Ambil angka gasan, ganjil, itu maksudnya. Yang telah bersih dengan 4 tambah 1 lagi jadi 5, ya. Kiranya ada tinggal bekas-bekas, tidaklah mengapa. Sebab pakai batu memang tinggal bekas sebenarnya, asar ni.
Nak hilang asar bekas kena pakai air bersih terus. Yang eloknya afdal apa? Bercebok tadi mula-mula dikesat dengan kertas tisu dahulu, kemudian diikuti dengan air. Jika nak pakai satu saja, maka ya dengan air lebih elok, lebih afdal, kerana ia menghilangkan ain najis serta bekas-bekas sekali, dua kali tu. Kalau tak pakai air, mana yang kesat dihilang satu, hilang ain, tapi kesan masih ada. Lepas tu kalau orang istinja pakai batu, tisu, maka asal dikesan dia ada. Maka kalau dia sembahyang, dia jangan letak anggota dia atas kita, batal sembahyang kita. Ya, sebab dia masih lagi dia menanggung asal najis. Tapi untuk dia tak apa. Ya, itu tak apa. Jangan letakkan di tahiyat dia letak terkait. Dia pun cakap faqat batalat salatuka. Maka batal sembahyang kau. Ya, ada ke tu. Sebab dia belum suci dia punya apa tu? Asal. Ada lagi melanggung. Untuk dia lepaslah. Mana tadi? Yang afdal dia cebok tadi badan bersinyak mula-mula kesat dengan kertas, kemudian balas dengan air. Jika nak pakai satu je, pakailah dengan air tu lebih elok, kerana ia menghilangkan ainul mandi najis dan bekas mana asal bekas-bekas hilang. Kemudian istinja dengan batu atau seumpama itu mengandungi beberapa syarat. Ya, dia kena ada syarat-syarat dia. Yang pertama, najis yang keluar itu masih basah, belum kering. Ya, kalau dia buang air kecil, bila lama dah kering, atau air besar dah kering, maka ta'ayyana bil ma'i, tertentu dengan air saja. Dia tak boleh pakai batu. Pada kering tak ada faedah, ada kesat. Itu syarat pertama, mana aja belum kering. Yang kedua, tidak berpindah, dia tidak intikal atau melilih daripada kawasan ke papan punggung yang bertangkup ketika berdiri. Mana kalau dia buang air kecil, najis dia tidak, bukan yang cair kan, biasa je, ada boleh istinja. Tapi kalau jenis buang air kecil yang macam air pun untuk pancar habis papan punggung punya, jenis buang air bercakap ni, habis tepi-tepi tu kena, ada tak boleh. Kalau macam tu ta'ayyana bil ma', tertentu dengan air sahaja, tak boleh pakai batu gila. Ya, kemudian jangan dia berpindah. Ya, dia berpindah maknanya daripada kita kemudian dia datang balik, tak boleh. Dia buang air kecil menghadap angin, jadi dia bila buang air kecil dia kan, angin tiup, dia kembali balik, syung dia rojong balik. Ya, ada waktu dia tak boleh tu. Itu ta'ayyana bil ma', dia kena tentu dengan air saja, dia tak boleh pakai batu dia tu. Ya, kalau dia pakai batu juga, dia memang kembali batu punya. Tak kembali batu degil, orang kata tak boleh pakai. Habis tu. Atau daripada kawasan kepada zikirnya. Betul? Boleh zakat lah, zikir tu aja. Jangan sama tu, kepala zikirnya. Oh, zikir kena ada kepala tu tadi. Dia punya syekh dia. Dia mulai pergi. Dia kepala zakar. Maksud jangan dia berpindah. Kalau dia dah meleleh atau dia pindah tempat lain, maka hukum dia apa? Tak boleh pakai batu lagi. Kena ta'ayyana bil ma', tertentu dia dengan air, itu maksud dia. Itu syarat dia. Dan lagi syarat dia apa? Tidak kena najis yang lain pada tempat najis yang ada itu. Ya, jangan najis lain datang tampung ke situ, tak boleh. Ya, cair yang lain sekalipun, atau cair yang lain, atau cair lain. Dulu kebanyakan dia orang pergi buang air besar, dia punya tandas tanda bergenjut. Tahu bergenjut? Dia pegang atas titi. Dia buang air atas titi, kan? Bila dia buang air tu jatuh je, pap, air tu naik balik, kena kat papan punggung dia balik. Itu tak boleh tu. Itu tak boleh istinja pakai batu, kena pakai air ni. Ya, mana jangan ada benda sampai yang lain, benda yang dipanggil apa tu? Yang bukan daripada dia tadi tu masuk itu. Benda ajnabi lah, benda ajnabi, benda asing. Air ke, cair ke, kena tempat tu, jawab dia tak boleh istinja pakai batu lah. Dia kena pakai air. Itu di antara syarat dia. Jika tiada syarat-syarat ini, tertentu dengan air. Tertentu dia bercebok, mana dia istinja dengan air. Tidaklah boleh dengan batu atau seumpamanya lagi. Anda kan tahu ni? Kan dia buang air kan dah pergi tempat lain, meleleh apa semua dia pakai itu juga, tak boleh. Ya, kalau dah intikal berpindah, dia kena pakai air saja. Itu di antara syarat-syarat dia.
Buang adab buang air. Barang siapa buang air sama ada buang air besar ataupun air kecil di tempat yang tiada tandas, kan, dia pergi sakit perut di tengah hutan jalan, seperti di tengah lapang padang atau dalam semak. Saya ada pergi satu pondok dulu, pondok masyhur tuan di hutan ni. Kita tanda tak jumpa. Mana tanda tak jumpa? Rupanya tanda dia sebegitu luas dalam hutan. Kata parah juga. Masing-masing membawa diri. Hilang mana pergi, sudah. Macam-macam. Dulu cerita ni. Pondok tu masyhur, tak payah sebut nama pondok. Pengarang dikarang kitab lah. Handal tu. Pergi tanda tak jumpa tanda. Mana tanda dia semak tu. Masuk hutan hilang. Itu kena berayat, jalan kena pandai, kena jalan kap sama. Macam-macam ni. Jadi kalau dia buang air di padang besar, mana tidak ada binaan, tidak ada tanda, toilet tak ada, atau dalam semak, ya. Jadi apa? Haram menghadap kiblat atau membelakangi dia. Ya, dia tidak boleh menghadap kiblat sini atau menghadap tu. Dia kena mengiring. Atau ada dinding, tetapi jarak antaranya dengan dinding lebih daripada 3 meter. Lebih daripada 3 meter. Mana dinding tu kena ada 3 meter. Jangan kurang, tak boleh. Kemudian atau dekat, jarak dia tu 3 meter tinggi, jarak dia pun gitu juga. Dinding jangan lebih 3 meter. Ya. Rendah dia tidak sampai 2/3 hasta. Jadi maknanya jangan menghadap kiblat kalau ataupun ada dinding. Tetapi jarak antaranya dengan dinding, jarak dia dengan dinding tu, kedudukan dia. Dengan dinding lebih daripada 3 hasta. Jauh sangat tak boleh juga. Dia jangan lebih daripada 3 hasta. Jarak tu sana tiba-tiba kita jauh, itu tak boleh. Dia kena dekat. Atau dekat tak sampai 3 hasta, tetapi dinding tu pula rendah, tak sampai, ya, makna 3 hasta dia letakkan beg kecil. Tak sampai 3 hasta, itu tak boleh juga. Itu syarat dia kalau di tempat yang bukan toilet. Kalau tempatnya kita dah khas, tak ada masalah. Ya, dia tak menghadap lagi baik. Ada pun kalau ada dinding tingginya lebih daripada 2/3 hasta. Satu. Ni kedudukan dia punya apa tu? Satir tu, ataupun penghadang. Dan kedudukan dia pula dengan dinding tak lebih 3 hasta. Jarak dia tak sampai 3 hasta. Atau di dalam tempat yang memang disediakan buang air tandas lah. Tidak haram menghadap kiblat atau membelakangkan. Ya, yang adab pun tak ada hal. Tapi kalau tak menghadap tu lagi baiklah. Habis. Kemudian sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Lengkap tak Islam tadi? Hebat tak hebat Islam? Masuk tanda dia jauh. Ya. Kalau lebih besar lagi mentadbir negara, tu tak payah cerita lah. Kalau masuk tanda dia jauh, benda besar lagi lah aja, kan? Tuan. Masuk kaki kiri sambil membaca dekat pintu. Apa baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung denganmu ya Allah, ya, min khubus wal khaba'is, daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Kan tanya soalan, syaitan jantan nama siapa? Pula ada nama pula tu, khubus wal khaba'is. Tu kat tandas. Baca di mana tu? Luar tandas sebelum masuk. Jangan masuk dalam belakang. Masuk tandas kunci, Allahumma huwa pula dibaca. Berzikir pula dalam tandas tu kan. Ya, baca kat luar. Kemudian sunat keluar daripada ni dengan kaki kanan dan baca bila ni keluar. Semua baca di luar, dan tandas jangan baca. Dan tandas kalau nak zikir apa dengan hati je. Hati tak apa. Dan dalam samban memang tak suruh putus kan. Dalam tandas zikir jangan putus hati. Jalan Allah zikir. Dan mengikut mainan ilmu sihir, di dalam tandas sebanyak daun tembak. Tempat tanda tempat syaitan belonggok, tempat orang lalai. Hati tu kalau masuk tanda biasa daun tembak ni mesir boleh sendiri tu. Sebab tu kita dah dan tanda tu lagi kena banyak zikir. Sebab kadang-kadang pengacau dia banyak. Ya, dan jangan lama dalam tandas. Ya, secepat mungkin dalam tandas, jangan lama. Tempat tak elok kan. Kalau hajar lepas pulau. Ini masuk tanda 3 dia dan. 3. Moncong 1. 2.
Kan berapa barrel lagi tadi. Ya. Hisap pula yang payah bila gudang garam tu. Oh, lagi dah pagar. 20 minit tanda dia mengeram. Allah karim. Artinya segala puji Allah keluar ditandaskan alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Tu bacaan dia. Paling kurang pun ghufranak, tu paling kurang tu. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan kerunsingan. Sakit perut tak runsing dan oh, tak boleh buang air dan sakit kan. Mana Tuhan hilangkan benda tu semua dia. Ani daripada ku al-azza, mana benda yang merunsingkan, yang menyakiti, wa afani, dan memberi afiat. Ya, itu doa semua. Itu menandakan apa? Setiap saat di mana saja kita kontak dengan Tuhan, jangan lupa kita menzahirkan fakir kita. Memang fakir, diminta tolong, mana kita fakir, berhajat kepada Allah yang Maha Kaya. Dan sunat bertambah lagi baca apa? Allahumma tahhir qalbi. Ini penting ni. Tadi zahir kita bersihkan, ni lagi besar ni. Tahhir qalbi minan nifaq. Ya Tuhanku, sucikanlah hatiku daripada nifaq, mana sifat munafik. Minta Allah bersihkan. Wa hassin farji, dan peliharalah ya olehmu atau kawalah kemaluanku minal fawahish, daripada melakukan kejahatan. Dan ni kemaluan kita minta Tuhan jaga, jangan dia berzina maknanya. Ya, tu minta. Supaya Allah jaga habis. Kemudian jangan memandang kemaluan. Kan? Dalam tanda tu jangan memandang kemaluan. Dan jangan memandang pada najis. Ya, najis tunggu dia tengok najis pula. Macam ada perangai dan jangan pandang. Habis. Sebab apa? Supaya cepat keluar. Jangan memandang kepada najis yang keluar itu. Yang eloknya kencing jangan berdiri. Duduk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berbuat demikian untuk menunjukkan harus. Pernah sekali sajalah. Ya, pada pendapat saya, jika seorang itu uzur, ya, mencangkung atau tidak habis keluar air kencingnya, jika mencangkung lebih elok kencing berdiri. Kalau itu mendatangkan, maknanya boleh lebih makna lawas. Ya, jangan masuk tandas tidak berkasut atau hukum lain, makna makruh. Masuk tandas kena ada selipar kitalah habis. Jadi kalau sekiranya dia ni dengan duduk, mana dia punya buah air kecil tak tos orang kan, dia berdiri, bau maknanya lawas. Ketika itu boleh, tak ada masalah. Sebab hukum arid baru datang. Ya, hukum tu baru dah datang. Kemudian jangan buang air kecil dan besar di bawah pokok buah-buahan. Dia maki tuan ni. Ya, tuan cik buah-buahan lain pula jumpa. Jangan buang air kecil, buang air besar di bawah pohon-pohon, ya, kayu. Sekalipun ketiga tiada berbuah, dia buang air besar air kecil tadi bawah pohon rambutan, bawah pohon durian, ketiga tak buah. Kalau tengah buah pula hidup buah dia jatuh kepala. Ya, jangan buang air di tepi-tepi jalan, di tempat-tempat orang berteduh, di tempat-tempat orang yang berbual, dari hal yang tidak maksiat lah. Ya, mana kita pergi buang air, kita marah dia ni. Kemudian haram buang air di atas kubur. Itu lagi besar lah. Ya, sebab kubur dihormati. Lalu pun tak boleh kita pijak, pada buang air lagi besar mana. Habis itu sedikit berhubungan dengan masalah adab ketika kita melakukan qada hajat. Dan satu lagi fardu wudu. Masalah ke-10 fardu wudu atau rukun. Rukun fardu sama, wajib sama. Kalau buat haji dia beza. Haji wajib dengan rukun lain. Rukun tak buat batal haji, wajib tak buat haji sah tapi kena bayar dam. Fardu wudu atau rukunnya, itu rukun air sembahyang lah. Ada berapa? 6 perkara. Ya, 6 perkara. Orang panggil apa? 4 basah, 2 kering. Kan? Basah muka, tangan, kepala, kaki. Yang kering apa? Niat dengan tertib. Yang pertama, niyatun, niat. Bila niat tu? Tatkala membasuh awal atau satu bahagian daripada muka, yang ini disertakan niat. Ingat dalam hati mengerjakan wuduk. Itu niat mana? Ya. Yang terbaik diiktiran serentak. Air basuhan pertama tu, air sampai tu dia, itu terbaik. Kalau dia tak boleh membawa was-was, tak payah macam tu. Ya, curah aja air kat muka, batu niat aje lah. Kita ambil ini, kita basuh pap.
Lepas tu kita niat. Takdir ni tempat basuhan pertama tadi kita tak ada niat. Kat sini baru dia ada niat. Yang sini dia kira. Yang tadi kan ulang balik tu je. Ada banyak ada yang tersilap faham. Dia seolah-olah syarat yang pertama tekam je kena niat. Kalau tidak tak sah. Itu banyak orang faham. Itu yang tak masuk niat. Dia ambil 5 gayung tak masuk niat ni. Dia mata dia merah. Ada silap tu. Curah je. Lepas tu niat je lah. Kalau sah dia tengah masuk, okey lah. Kalau kita curah dah lama masuk, yang niat tu yang dipakai. Yang tadi mula tu tak kira. Ya, macam tu je mudah kan bayar sangat. Ini sampai merah muka badan. Mandi wajib satu sok, satu gantang. Ambil uduk satu mut, satu cupak. Boleh tak? Ni mandi bukan satu gantang, satu kola. Lala terkejut dengan kola tu. Kan? Layan awal-awal tentang ni. Sebab masalah basuh tu kadang-kadang dia orang tak faham. Dia basuh mana jaraya ulma. Ya, air tu kan bila kita masuk kita terik. Dia berjalan tak? Nampak berjalan tu basuh tu. Kalau al-mashu dia tak berjalan, lembab aje. Ambil batu pump, itu lembab. Ya, bukan curah. Tu curah. Dia ambil kadang-kadang dicurah air air banyak betul lebih pada gata tu. Tak ambil sikit tu kita terik gata semua dah tu cukup tu. Tu panggil basuh. Air tu berjalan. Tapi kalau terik tak nampak jalan tu macam sapu bedak, itu bukan tu. Itu dia panggil sapu. Dalam wuduk 3 basuh, 1 sapu. Muka basuh, tangan basuh, kaki basuh, kepala sapu je. Tu. Pertama, niat terkala membasuh awal. Itu mendapat fadilat yang pertama. Atau boleh juga satu bahagian. Mana kita basuh kat mana bahagian kita niat, kat situ lah mula start. Ya, wuduk. Daripada muka, yang sertakan dengan niat. Ingat apa? Ingat dalam hati. Apa mengajikan wuduk. Kita basuh tu, mana aku mengangkat, aku mengambil wuduk. Atau aku angkat adas kecil. Ya, mana-mana boleh niat. Dengan tidak disyaratkan kekal niat. Ya. Kekal niat kena niat aku nak ambil wuduk. Lama pensan kawan. Ya. Dengan tidak syaratkan kekal niat itu hingga selesai basuh semua muka. Tetapi jangan dipotong atau diputuskan dengan niat perkara yang lain sehingga selesai basuh kedua. Kalau dia niat putus dia ambil wuduk, lepas tu dah ada kerja lain, berhenti lah. Bila berhenti putus. Kalau tak berhenti tak apa. Dia kalau tak niat putus tak apa. Dia basuh muka dekat sekam, basuh tangan dekat Muau, kepala dekat Johor, kaki sepadan ni pergi masuk Singapura. Contohnya sah tu sah. Sebab dia apa nama tu, mualat adalah sunat. Ya, tertib wajib. Tertib muka, tangan, kepala, kaki itu wajib. Mazhab Malik tak? Mazhab Malik mana-mana boleh. Itu panjang pembahasan dia lah. Sebab dia ataf dengan waw. Ya. Iza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum, kemudian waw, dia guna waw tu. Ya, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian wamsau, semua dia guna waw. Bila waw kaedah nahu dia waw lil mutrakil jam'i. Ja'a Muhammad wa Zaid. Datang Muhammad, dia guna Zaid. Mana-mana datang, mana-mana dulu tak apa. Kalau dia kata ja'a Muhammad summa Zaid, jangan. Muhammad dulu, kemudian Zaid. Bila ayat tak guna summa. Ya, tu banyak pembahasan ayat. Sebab Imam Malik kata boleh, tak ada masalah. Imam Syafi'i kata fabda'u bima pada Allah. Mula dengan apa yang Tuhan mula. Kan Tuhan mula dengan apa? Muka, ikut muka lah. Terjawab Imam Syafi'i itu. Allah Karim. Hingga selesai basuh semua muka. Tetapi jangan dipotong atau diputuskan dengan niat perkara yang lain sehingga selesai basuh keduanya. Ya. Kemudian dari itu tidak memada jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka. Umpama berniat ketika membasuh tapak tangan. Dia basuh tapak tangan, dia niat wuduk. Lepas tu kat muka tak niat. Tak boleh. Kalau dia kekalkan niat sampai tu tak apa. Atau ketika berkomor-komor, ya, atau ketika menyedut air ke hidung,
kemudian terputus niat, ya, ketika basuh muka itu tak sah, muka kena wuduk balik, kena niat balik. Tetapi sekiranya berkekalan niat itu sehingga basuh sebahagian daripada muka, itu memadai niat tu. Walhasil kat muka tu kena niat, sebab dia merupakan anggota awal yang dibasuh, ya. Malahan itulah yang terafdal. Mana kita basuh, kita niat wuduk daripada basuh tangan, niat sampai ke muka jangan putus, itu lebih afdal, itu maksudnya. Dan masalah berkomor atau menyedut air ke hidung itu, jika terkena basuh sekali bahagian daripada muka, seperti dua bibir. Baik, sekarang kita rapat mulut, yang mana nampak tu anggota muka, ya. Kita basuh muka, sempadan muka kena tahu, ya. Biar apa makna muka, mana sempadan dia kena tahu. Kan tak tahu sempadan, kacau lah. Dia ambil basuh-basuh gitu je. Macam basuh bangun tidur, kan. Sempadan muka atas dipanggil mambatus sya'ar, tempat tumbuh rambut ni. Ni sempadan atas. Bawah az-zaqn, sini ada sendi. Tuan-tuan tengok ada sendi tak? Betul kau kisik ada tak? Sini bawah sampai sini. Kalau memanjang, sini dia panggil mahalut tahzib. Orang Arab, kan, orang perempuan biasa dia, kalau orang perempuan ambil uduk, dia selak rambut kan, rambut dia panjang, dia selak. Yang nampak tu anak rambut tu, ya, di sini biasa orang Arab dia buang, sebab tu panggil mahalut tahzib, tempat buang, ya. Sebab apa? Rambut, anak rambut ini ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan dia masuk dalam haddul raksi, had kepala, okey, tak ada masalah. Kalau satu pendapat mengatakan dia masuk haddul wajhi, had muka, mana kena basuh. Kalau tak basuh, tak sah untuk perempuan. Dia kena ambil rambut tu, dia kena basuh. Dia pun pilih saya pakai pendapat kata had kepala. Oh, pandai kau. Jadi senang, perempuan Arab dia kerat. Kat sini kan dia kerat, rambut kecil dia buang. Jadi kena ukur sempadan daripada mahalut tahzib, ambil benang kat sini, kita tarik sampai sini, tengah ni. Itu sempadan dia. Sini, masuk sini, kemari. Semua ni dia panggil wajhu, muka. Lepas tu bila sembahyang, muka je boleh buka. Ni golden triangle kan tutup ni. Nampak? Tiga ni penjuru ni. Ni kadang-kadang dia pakai telekon, dia lalu bawah ni. Yang ni tak tutup ni. Dagu tu kena pakai tu. Terik ke depan sikit. Ya, kalau tidak gang, muka tutup, bawah ni nampak aurat ni. Sebab dia kena terik, kan. Kena pakai emas ni lah terik. Lewat tutup semua ni. Jadi maknanya dia kena tutup tu. Itu sempadan wajah. Kena basuh tu kata ni. Ya. Kalau dia tak tahu sempadan, tak boleh. Kena tahu sempadan, baru dia yakin muka terbasuh. Kalau tak tahu sempadan, dia basuh. Mana sempadan muka? Ni lah muka dia. Kat mana sempadan? Tak ada batu sempadan ni. Itu kacau je, ya. Buka kitab fiqh, banyak ulama dahulu itu, ya. Apa-apa dia kena belajar. Tak belajar bahaya tahu. Dia pakai basuh, pakai teknik. Mana tadi? Dalam masalah berkomor situ. Betul? Betul? Atau menjulur air ke hidung jika terkena basuh sebahagian daripada muka. Dia nak masuk mulut kan terkena lah ni. Bibir, dua bibir, mulut dia tu kan. Padahal masa itu ada niat wuduk. Nasai memadai tu. Cukup tu. Niat wuduk mana kena tu dah. Dan pada sunat berkomor atau menjadi air ke hidung tidak dapat. Situ pergi tuan ni. Sebab bila dah masuk fardu, dia tak boleh kurang pada sunat. Bila kita niat tadi, sebab tu bila masuk mulut kita niat apa? Kita niat berkomor, ambil sunat madmadah. Sunat berkomor. Itu baru lepas. Ya, biasa macam itulah kita buat kan. Kita masuk air hidung, kita niat ambil sunat air hidung. Kita tak niat lagi masuk, tak niat uduk lagi, kan? Tapi kalau niat daripada awal ni aku ambil uduk sampai situ, tu kalau kena ni habis dah. Bila kena ni dah memada uduk, bermakna dia tak boleh gostan. Ya, sunat masuk air hidung mulut dah terhapus kalau dia dah niat kat situ. Jadi senang macam biasa kita buat, masuk air ke mulut, kita niat tu sunat. Tetapi tentang memulai basuh semula bahagian tu ada huraian dia. Pertama, qasad membasuh muka sahaja, tidak wajib diulang lagi. Kalau dikasat kat situ, maka bibir tak wajib ulang. Yang kedua, kasat sunat berkomor. Ini biasa kita buat. Kita masuk air ke hidung, kita ambil sunat, masuk air mulut pun ambil sunat. Ya, madmadah, kemudian istinsyaq. Istinsyaq masuk air ke hidung.
Kalau tanya mana afdal? Masuk air ke hidung ke masuk air ke mulut? Mana afdal? Kalau kegunaan, afdal mulut. Sebab mulut tempat baca Quran, mulut tempat berzikir dan sebagainya. Ya, ada orang baca mulut dengan baca Quran dengan hidung. Tuan sengau. Jadi kegunaan zikir banyak mulut, tapi kenapa ulama kata masuk air ke hidung lebih afdal? Ya, sebab dia panggil khuruju minal khilaf, keluar daripada khilaf. Sebab ada ulama mengatakan masuk air ke hidung wajib. Jadi mazhab kita khuruju minal khilaf mustahab. Kita raikan pendapat lain, itu hukum dia sunat. Habis tu. Atau kasat sunat komor sahaja, dia basuh muka, ataupun dia itlak, mana tidak kasat, ataupun kasat basuh muka, hukumnya wajib diulang basuh tempat tu. Kalau tempat tu dia kasat saja untuk macam kita biasa buat lah kan, masuk air ambil sunat, ketika itu memang kena basuh balik semua sekali lah, biar senang dia. Habis dah lepas niat wudu dalam bahasa Arab, nawaitul wudu'ah, saja aku mengambil air sembahyang atau aku ambil wudu, atau nawaitu fardal wudu, saja aku mengerjakan fardu air sembahyang atau fardu wudu, boleh. Nawaitu taharatan anil hadas, tapi kena kait. Kalau nawaitu tahara je tak sah, sebab tahara tu umum, suci apa, tapi kena kait anil hadas. Boleh juga, saja aku suci daripada hadas, atau nawaitu rafa'al hadasi asghar, ni banyak kita pakai. Saja aku angkat hadas kecil, ni banyak, mana-mana tu boleh lah. Terniat dalam hati, niat mahalluha al-qalb, ila hati. Ya, kita lepas tu untuk tolong nak hadirkan, mudah hadirkan hati kita, ya. Habis. Kedua, membasuh muka keseluruhannya. Sebab kena tahu sepadan, dari atas dimulai pada kaki rambut. Sini ada tulis, tu kaki rambut, rambut ada kaki ni. Mana pangkal rambut kat sini, hingga ke bawah dagu, sap bawah ni. Lebar dia daripada anak telinga kiri ni, tempat mahal tazib, hingga kanan, telinga kanan melintang. Dan jika ada bulu di atas muka, sama ada jarang atau lebat, wajib diratakan atasnya pada kulit yang dalam dan dalamnya. Kat sini tadi tolak, di sini dia panggil apa, sulur ni, yang tak masuk ni. Habis. Segala yang ada di atas muka, ya, bulu apa yang ada, kumis, misai, janggut, sil'ah, tu sil'ah, ya, sil'ah ni daging-daging yang tumbuh. Kadang orang ada gentil-gentil kan, yang masuk dalam muka semua kena ratakan, ya. Jadi maknanya kena ratakan air sekali rata wajib, 3 kali sunat, 2, 3 tu sunat. Sekali rata, ya. Dia basuh 2 kali baru rata, tu pun panggil sekali, ya. Sekali itu makna sekali rata. Dia basuh tak rata, basuh lagi kali kedua baru rata, baru dipanggil sekali, ya. Bukan kira basuhan tu kita basuh sekali, lepas tu tak rata lagi, 2 kali, 3 kali baru rata, baru sekali je, ya. Sekali hazab, mana sekali, mana sekali rata. 2 kali, mana 2 kali rata. Dan kedua, membasuh muka keseluruhan dia, daripada dan sampai ke dagu, dilebar hingga kemudian kanan. Dan jika bulu di atas ni ada, semua basuhlah, sama ada jarang ataupun lebat. Jarang kena, lebat wajib ratakan ayatan, dan pada kulit yang di dalamnya. Ni kalau sekiranya pun dan, ya, ada besar, rata bulu lain. Kalau janggut lain lah, sini ada. Ada pun janggut bagi orang laki-laki, serta jambang ni, seben jambang. Jika lebat, memada dibasuh lahirnya saja. Anda ringan sikit, tidak mesti dibasuh kulit yang dalam. Ni ada wudu, kalau ada besar tak boleh, ada besar sampai ke dalam terus, semua kena rata berkulit. Dan jika tidak lebat, wajib dibasuh lahir dan kulit yang dalamnya. Kalau tak lebat, maka dobit lebat apa? Dobit lebat, dia dalam majlis takhatub, majlis kita bercakap. Kita kalau bercakap dorang, jarak dia mana? Kita berbual dorang, jarak ada sini seorang, sana seorang, tak ada. Dekatnya dia kan lebih kurang 2 setengah ke. Jadi dalam majlis bercakap, kalau tengah berbual, kita tengok dia punya janggut tu, nampak tak kulit? Nampak tak kulit? Nampak, itu panggil jarang, ya. Kalau macam Afghanistan, dia tengok tak nampak. Kalau tebal kan, itu dia panggil tebal. Bila tebal dan nampak uduk, memada dia basuh luar saja.
Kalau basuh dalam lagi baik, ya. Tapi kalau anda besar tak boleh sampai ke dalam. Itu beza maknanya tebal ataupun nipis. Kalau nipis janggut dia wajib sampai ke pangkal, sampai kulit. Kalau tebal memada luar saja. Dan dikatakan janggut tebal ialah janggut yang tidak nampak. Sini ada ni. Nampak kulit dipandang dari hadapan. Mana ketika kita berbual tu tak nampak. Dan yang jarang tu nampak. Kulit dipandang. Dia tengok nampak. Jarang no, janggut kau. Jarang sepatu. Jangan letterek punya. Satu setian. Maka kalau jarang dia kena sampai ke bawah. Kesalahan janggut orang perempuan. Orang kira akhir zaman ada perempuan suka minat simpan janggut. Orang tengok dia pun dia macam ada janggut perempuan kan. Maka kalau perempuan disimpan janggut atau khunsa, maka wajib dibasuh lahir dan kulit dalam sekali. Tak macam laki-laki ada maaf, perempuan tak, tapi suruh dia simpan janggut kan. Kena jarang berlaku orang perempuan berjanggut, dari itu tidak sama hukumnya. Kalau perempuan ada janggut di tanah buang, dia kena basuh sampai dalam sekali. Wudu pun kena sampai dalam, apatah lagi mandi wajib. Dengan sebab itu orang perempuan dan khunsa sunat membuangnya dengan cukur, ya, atau sebagainya. Jadi faham daripada sunat mana? Makro disimpan. Laki-laki sunat simpan, ya. Dan selain daripada membasuh muka, satu lagi, bagaimana hadnya, dan tersebut di atas tadi, ya, dah sampai had dengan sepadan-sepadan tu, hingga dibasuh, maknanya naik sedikit ke atas kepala dan basuh ke bawah sedikit daripada dagu, hingga ke halkum, dan sebahagian daripada dua telinga masuk luar. Maknanya kita lebihkan sikit, orang ambil basi, ya, daripada pertemuan itu dipanggil tahjil. Ghurran muhajjalin, makna ghurrah, ya, basuh muka, dan muhajjal tangan. Maknanya besok tu benda tu akan bercahaya di akhirat. Kesan wuduk ni sunat kita lebihkanlah. Di bawah pertemuan dua tulang dagu ni, bawa, kerana tidak sempurna wajib melainkan dengan diluaskan lebih sedikit. Jadi lebihnya itu pun hukumnya wajib juga. Okay. Sempadan dah tahu kan. Jadi kita tak akan dapat sempurna wajib melainkan kena lebih. Maka masuk kaedah kita, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Barang tak sempurna wajib melainkan dengan dia, maka dia jadi wajib. Jadi kita lebihkan sikit untuk yakin anggota tadi semua masuk lebih daripada sepadan dia, maka itu hukum dia sunat. Dan dibitawaran dalam hadis, mana cahaya akan ada di padang mahsyar khas untuk umat Nabi besar kita Muhammad SAW, ghurran muhajjalin. Maknanya min asaril wudu, kesan berwuduk memancar cahaya dia, ya, itu umat khas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bahasa orang sahabat kan bila Nabi cerita basuh ni lebih kan, dia balik dia pun basuh. Dia tak perasan seorang sahabat akan tengok dia basuh sampai ketiak ni. Niat lebih tu kan cahaya lebih, nur. Dia makna lebihkanlah basuhan tu. Dan ketiganya membasuh dua tangan, wallahu a'lam. Lihat sekejap. Pukul 11 sambung dia. Benar Ali ya. Bismillah.